Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang Pekan Kulim. Pekan Kulim merupakan sebuah pekan kecil yang telah berkembang menjadi antara 3 buah bandar utama di Kedah. Pekan Kulim ini berada di kedudukan yang strategi di mana berada di selatan Kedah berhampiran dengan seberang Perai dan Krian. Masyarakat yang tinggal di Kulim ini pada awalnya dihuni oleh masyarakat Melayu yang berketurunan Patani. Masyarakat Patani ini datang ke Kulim pada tahun 1830 kerana melarikan diri daripada kerajaan Siam. Di Kulim juga terdapat masyarakat Cina yang datang daripada Perak. Mereka merupakan bekas pelombong biji timah di Perak dan mereka melarikan diri kerana konflik pelombongan biji timah di Perak. Selain itu, masyarakat imigran daripada China juga telah bertapak di situ setelah datang ke Pulau Pinang. Kedatangan masyarakat Cina di Kulim ini telah menyebabkan berlakunya perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Antara kegiatan ekonomi yang sangat pesat pada sekitar abad ke-18 adalah penanaman ubi kayu. Penanaman ubi kayu ini telah diusahakan oleh masyarakat Melayu pada awalnya secara kecil-kecilan sahaja. Tetapi selepas kemasukan masyarakat Cina, mereka mengusahakan tanaman ubi kayu ini secara besar-besaran. Ini kerana pada pertengahan abad ke-19 itu, harga pasaran untuk ubi kayu itu telah meningkat di pasaran antarabangsa. Oleh itu, mereka telah mengusahakan tanaman padi ini secara besar-besaran. Tindakan ini juga disokong apabila Sultan Abdul Halim telah membuka konsesi tanah dan pajakan kepada orang Cina dan orang Eropah. Ini menyebabkan masyarakat Melayu ketinggalan dalam kegiatan ekonomi ubi kayu ini. Lim Langjak merupakan seorang pengusaha ubi kayu yang terbesar di Kulim dan beliau telah memiliki tanah seluas 809 hektar untuk penanaman ubi kayu. Beliau juga telah membuka kilang untuk memproses tepung ubi kayu yang boleh menggajikan 1,000 orang pekerja yang terdiri daripada orang Melayu, orang Cina, orang India dan orang Jawa. Pengusahaan ubi kayu ini telah diteruskan dan dieksport ke Pulau Pinang dan berkekalan sehingga tahun 1899 dan selepas itu telah berkurangan kerana masyarakat mula menukarkan ekonomi pertanian itu kepada penanaman getah. Yang kedua adalah penanaman candu. Penanaman candu ini berlaku kerana kepadatan penduduk yang terdapat di Kulim terdiri daripada orang Cina yang merupakan masyarakat yang gemar menghisap candu. Ladang penanaman candu ini telah diusahakan oleh Lim Langjak selama 6 tahun di Kulim. Di Kedah ini terdapat 3 ladang candu diusahakan iaitu di Kulim, di Kuala Muda dan di Bagan Samah. Di Bagan Samah dan Kuala Muda ini dikuasai oleh Pulau Pinang. Sistem penanaman candu ini dia melalui sistem pajakan dan juga tender yang dikeluarkan oleh Sultan. Pada 15 Ogos 1891 itu, Ling cuba untuk mendapatkan dua kawasan ladang candu yang bukan kepunyaan beliau sebelum ini dan beliau telah berjaya mendapatkannya, tetapi hanya bertahan selama 2 bulan kerana peladang Pulau Pinang telah menyebarkan berita bahawa Lim telah menyeluduk candu ke Pulau Pinang dan seberang Perai. Hal ini telah menyebabkan pada 11 Disember 1891, Lim terpaksa menyerahkan kembali ladang candu tersebut kepada Pulau Pinang dan beliau dibayar ganti rugi sebanyak 180,000 yang dibayar secara angsuran iaitu 1,500 sebulan. Selepas krisis ini berlaku, telah menyebabkan kemerosotan penanaman candu di Kulim.
Hal ini telah menyebabkan Sultan terpaksa meminta untuk mengeksport candu daripada Pulau Pinang, tetapi Pulau Pinang telah menghadkan penjualan candu tersebut sehingga menyebabkan masyarakat masyarakat Cina di Kulim ini kekurangan bekalan candu dan mereka telah melakukan mogok dan rusuhan sehingga menyebabkan perlombongan biji timah tidak dapat dijalankan seperti biasa. Seterusnya adalah ekonomi biji timah. Ekonomi biji timah ini pada awalnya memang dibuat oleh masyarakat Melayu, tetapi mereka hanya melakukan secara kecil-kecilan dan dilakukan dengan cara tradisional, iaitu mendulang. Setelah kemasukan Cina ini perlombongan biji timah ini telah diusahakan dengan lebih besar dan lebih mengeluarkan biji timah yang lebih banyak dan telah dieksport ke Pulau Pinang, iaitu sekitar 1873. Perlombongan ini telah memberi pendapatan utama kepada Kedah dan juga untuk istana, tetapi dalam masa yang sama, dalam tahun 1888 telah berlaku rusuhan di Kulim ini, iaitu pergaduhan antara dua kongsi gelap, iaitu Liao Chao dan juga Hai Lolong. Pergaduhan antara dua kongsi gelap ini berlaku adalah disebabkan oleh permasalahan persaingan ekonomi antara mereka dan juga masalah candu, masalah perjudian dan masalah wanita. Perang ini dikenali sebagai Perang Kulim dan juga Perang Nyonya Cantik. Perang Nyonya Cantik ini dikatakan antara dua kumpulan ini mereka bergaduh kerana ingin berebut seorang Nyonya Cantik yang datang daripada Bukit Mertajam. Peperangan ini berlanjutan sehingga beberapa bulan sehingga menyebabkan ketakutan oleh penduduk kerana kumpulan Hai Lolong ini dia menggunakan kekerasan kepada orang yang tidak berkenaan dengan pergaduhan tersebut, iaitu masyarakat di sekitar. Perkara ini telah diketahui oleh Sultan Kedah, dan Sultan Kedah bersama orang-orang Melayu dan askar-askar sepoi telah datang ke Kulim untuk meleraikan pergaduhan ini setelah mendengar perkhabaran ini daripada Tengku Yaakob. Setelah beberapa kali percubaan, akhirnya pasukan Sultan Kedah ini telah berjaya meleraikan masalah ini dan kumpulan Lai Lolong telah menyerah diri dan telah dibawa ke Alor untuk dibicarakan. Hakikatnya dalam perang ini sebenarnya yang bersalah adalah ketua kepada Lai Lolong iaitu Lok Chow yang mengalami masalah kewangan dan cuba untuk mengurangkan pekerja, tetapi untuk mengalih perhatian itu beliau telah mengetuai kumpulan Lai Lolong ini untuk menyerang kumpulan Lo Chow semasa krisis Nyonya Cantik tersebut. Hal ini telah menyebabkan pada tahun 1899 Lo Chow ni telah dihukum penjara seumur hidup, penjara berantai sehingga mati oleh Sultan Kedah. Kesimpulannya, kemasukan Cina ini di Kulim ini telah menyebabkan berlakunya perkembangan ekonomi yang sangat pesat sehingga Kulim ini dikenali di Kedah, dan hal ini telah menyebabkan berlakunya pertumbuhan bandar di mana pertumbuhan sekolah, hospital, jalan raya, telegraf dan kereta api telah berkembang dan diusahakan di situ terlebih dahulu. Dan Kulim ini telah diangkat dan terkenal sebagai tiga buah bandar yang hebat di Kedah.